Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jadi untuk malam ni teacher nak bincang soalan daripada trial Negeri Terengganu 2020. So bahan ni teacher bagi dah dalam 2 minggu lepas, jadi harap semua pelajar dah buat So yang ni teacher nak bagi jawapan je lah. Okey, untuk section A, kita tengok dulu soalan pertama. A student carries out an experiment to investigate the relationship between refractive index. Jadi kita tengok tujuan eksperimen ni ialah mengkaji hubungan antara refractive index N dan refracted angle R. Jadi refractive index ataupun indeks biasan. Okey, indeks biasan dan sudut biasan. Okey, the arrangement of the apparatus for this experiment is shown in diagram 1.1. Okay, so experiment were performed using a Pyrex bar with a standard index of 1.47. Okay, the perspective bars placed on white paper in the box that is drawn. So the rays are turned on and adjusted until they have a fine and single direction. Okay, penerangan tentang soalan ni rasanya you all dah baca and then dah buat dah. So teacher proceed je lah di mana sudut permulaan arah sinar adalah bermula dengan 30 degrees. Okay, di sana the beam is directed to point A at angle. Okay, this is the first theta 30 degrees. Okay, then the light path that propagates from the ray box before and after the Pyrex box is marked by a X cross. Okay, jadi kita akan rujuk pada rajah. Okey, jadi rajah yang diberi. Okey, ini yang dimaksudkan dengan sudut tuju, incident angle here. Okey, this is incident angle, iaitu from incident ray, sinar tuju, dan ini adalah sudut tuju. Okey. Jadi bila sinar memasuki perspek, okay, the first ni adalah perspek. So apa yang dapat kita perhatikan ialah this is R, sudut biasan, R for refracted angle, and then dia keluar semula ke udara. Okay, ni diagram 1.1. So apa penyataannya lagi? Okay, merujuk kepada soalan ni, dia kata the angles are simplified R for the transparent blocks can be found from the diagram. Okay, kita akan rujuk diagram 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6. Okay, jadi sekarang kita tengok ni diagram 1.1. Okay, diagram 1.2 dia menunjukkan nilai sudut biasan dengan bahan yang berbeza. Okey, untuk rajah yang pertama kita perhatikan dia menggunakan Pyrex dan indeks biasan ialah 1.47 dan incident angle-nya adalah 30. So refracted angle kita akan rujuk pada alat ni. Okey, ini sangat mudah lah, you just baca kat sini je. Okey, let's say untuk dapat this is ni normal. Okey, yang warna merah ni, this is normal line and this is R. Jadi cara untuk kita dapatkan R ialah ambil sudut di sinilah. Okey, here. So this one is 9 degrees. Okey, kita dapat di sini ialah 9. R is 9 degrees. 9 pula. 19. Okey, 19 darjah.
Dan teruskanlah dengan di sini ialah 19 degrees and then sin R. Yang ni you kena tekan calculator lah. I think jawapannya ialah 0.3256 and then 1 over sin R is 3.07. Okay, itu the first diagram. Okay, seterusnya untuk diagram yang mengubah manipulatednya adalah material, dia menggunakan zikron. Okay, yang kedua dia menggunakan zikron. Okay, here bahan yang berbeza dengan indeks biasanya ialah 1.92 and then sudut tuju is the same 30 degrees and then refracted angle. Okay, here refracted angle-nya this is normal and this is R. So R here is, kalau kita tengok di sini 10 15, I think 15 degrees. Okay, so tandalah dekat sini 15 degrees and then sin R is 0.2588 and then 1 over sin R is 3.86. Okay, so the rest boleh bacalah, boleh, rasanya semua dah jawab. Okay, yang ni is 12. This one is 12 degrees and then 0.2079 and 4.81. So make sure 1 over sin R ni kita menggunakan nilai bilangan titik perbulahan yang sama lah, because of dia adalah secondary data. Okay, data prima ialah R. R ni kita dapat daripada alat. Okay, dan seterusnya untuk diagram 1.5, so R nya adalah 10 degrees. Sorry, this is 10 degrees and then 0.1736 and 5.76. Also 2 decimal places. Okay, and the last 1.6 R kita dapat, this one is 8 degrees and then sin 8 is 0.1391 and 1 over sin R is 7.19. Okay, bila dah siap tu, kita teruskan dengan soalan yang pertama. For the experiment described, identify manipulated variable. Okay, ataupun pemboleh ubah manipulasi. Okay, MV boleh kita dapat daripada soalan tadi. Sebenarnya yang kita tanda pada peringkat awal tadi adalah manipulated and responding. Okay, tengok balik dekat sini this one. Dia kata mengkaji hubungan antara refractive index dengan refracted angle. Jadi dua kuantiti ini sudah merupakan MV, manipulated variable, and responding variable. Jadi mana satu yang kita nak tentukan manipulated variable ialah apa yang kita ubah dalam eksperimen, iaitu material, bahan yang berbeza mempunyai refractive index yang berbeza. So this one is for manipulated variable and this one is for responding variable. Okay, so kita dah dapat jawapan untuk bahagian A1 dan A2. Okay, so the answer here is refractive index. This one is refractive index ataupun indeks biasan. Dan yang kedua ialah responding is refracted angle atau sudut biasan. Dan apa yang kita perlu malarkan sepanjang eksperimen ialah sudut tuju tadi. Dia kata sudut tuju adalah 30 degrees. So kita menggunakan sudut tuju yang sama,
iaitu 30 degrees tadi. So incident angle sudut 7. Okay. So B, based on diagram 1.2 until 1.6, determine the value. Okay, yang ni kita dah cari dah. Value of refracted angle R, and then sin R, and 1/sin R. And then dia minta kita okay, yang ni 3 marks ni sudah berada dalam ruangan jawapan. So untuk 3 marks ni dia ambil kira kita dah isi ni spaces provided. Yang ni lah 8 degree, 0.1391, 7.19. Okay, semua tu betul. Kita dapat 3 marks there. Okay, so 3 marks. Yang ni teacher tak tunjuk dah bahagian B. Okay, kita teruskan dengan bahagian C. Okay, tabulate your result for all values of N, R. Jadi yang ni teacher nak tunjukkan untuk pemarkahan bagi jadual data. Okey, bila dia sebut dalam penyataan soalan ni dia kata all values of N, maknanya ada satu kolom untuk N, untuk R, untuk sin R, and actually missing here in English, missing 1/sin R. Dia ada 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi untuk jadual data kita kena buat 4 kolom lah. Okay, kolomnya melibatkan apa yang dia nak. This one is N. Okay, kemudian R. R is angle. Angles mean dia ada degree unit. N tak ada unit. N is refractive index. Okay, then sin R, yang ni tidak ada unit juga. Then kita ada 1/sin R. So macam ni lah. Jadi kita merujuk kepada nilai-nilai yang telah pun kita masukkan tadi. 1.47, 1.92, 2.42. This is given in question. And the last is 3.50. Okay, 19, 15, 12, 10 and 8. Okay, 0.3256, 0.2588. Ni mesti sama dari segi titik perpuluhan. 79 and then 0.1736 and the last is 1391. Okay, then 1/sin R is 3.07, 3.86, 4.81, 5.76 and 7.19. Okay, jadi kita dah dapat jadual data. And then cuba tengok peruntukan markah dia 4 marks. Jadi make sure lah kita punya syarat untuk kita dapat 4 mark ni, kita perlukan kolom untuk N. Semua 4 kolom ni kita kena ada lah, iaitu N, R, sin R dengan 1/sin R. Jadi this one is 1 mark for semua kuantiti yang diminta untuk dijadualkan. And then mark 2 for unit. Kalau ada, kalau tak ada lah. Kalau dekat sini hanya unitnya adalah R sahaja, because of R adalah sudut, angle, refracted angle. Okay, and then mark 3, semua nilai R ni adalah konsisten, betul dan konsisten kepada, untuk R ni tidak ada decimal place sebab dia merujuk kepada instrumen. Okay, instrumen. Jadi kalau you letak 19.0, 15.0, salah. Because of kita punya jangka sudut hanya boleh ukur campur tolak 1 degree sahaja. Okay, yang ni kita namakan sebagai primary data. Okay, primary data.
And then yang kena kira-kira ni dia panggil secondary data. Dan secondary data ni dia merujuk kepada pengiraan. Jadi yang pentingnya kita ambil sama dari segi titik perpuluhan. 4 decimal places. Jangan bundakan, sebab bila you bunda banyak sangat you jawapan tidak tepat. Okey, tu jadi markah ketiga dan this one is markah keempat. Okey, itu dari segi jadual data. Dan terakhir, D, plot actually ya. Plot graph of n against 1 over r. Okey, yang ni jangan keliru Bila dia sebut yang pertama ni, ini merujuk kepada paksi y melawan paksi x. So graf kita secara ringkasnya paksi y ialah n, indeks biasan, dan paksi x ialah 1 over sin r. Okey. Jadi rasanya you all semua dah plot dah di atas kertas graf, dan jawapan yang kita dapat bila kita plotkan jawapan tu, kita should be dapat directly proportional. Dah plot graf ni, kita akan dapat actually directly proportional. Okay, jadi yang terakhir, based on the graph in 1C, state relationship. Jadi relationship dia based pada your plotted graph here. So your plotted graph ni adalah directly proportional. So jawapan kita ialah n is directly proportional to 1 over sin r. Okey, jadi untuk bahagian pertama teacher baru bincang untuk number 1 only. Jadi untuk number 2 teacher akan terangkan dalam slot yang kedua. Okey, setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.